membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 23 April 2025. Tangan Yesus. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 12 hingga 32. Daripada Yohanes kepada 7 jemaah di Asia Kecil, kasih, kurnia dan kesejahteraan kepadamu daripada Allah, iaitu Dia yang ada sekarang, yang ada dahulu dan yang akan datang. Yesus mengasihi kita, maka Dia membebaskan kita daripada segala dosa kita dengan darah-Nya 6 serta menjadikan kita suatu kerajaan dan imam bagi Allah dan Bapa-Nya. Baginya lah kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin. Aku, Yohanes, saudara dan temanmu. Pada hari Tuhan, Roh menguasaiku, lalu aku mendengar suara yang lantang, seperti bunyi sangkakala, berkata-kata di belakangku. Suara itu berkata, "Tuliskanlah apa yang kau lihat dan hantarkan kitab itu kepada 7 jemaah." Kulihat, kelihatan suatu susuk seakan-akan anak manusia, berjubah labur sampai ke kaki dan memakai seutas pending emas yang meneliti dadanya. Rambutnya putih seperti kapas dan matanya menyala-nyala laksana api. Kakinya bersinar umpama gangsa digilap di dalam relau dan suaranya ibarat deru air terjun yang hebat. Tangan kanannya memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang mata 2 yang tajam. Wajahnya bersinar-sinar laksana matahari pada waktu tengah hari. Apabila aku melihatnya, rebahlah aku di kakinya seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berfirman, "Janganlah takut. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Dia yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan alam maut." Salah satu perkara yang sukar tentang kehidupan dengan Tuhan ialah kemegahannya yang kita tidak dapat hadapi. Contohnya Yohanes dalam petikan di atas. Dia melihat Yesus dan rebah di kakinya seolah-olah tidak bernyawa lagi. Saya tidak menyalahkan Yohanes. Saya juga tidak dapat menghadapi seorang yang matanya menyala-nyala laksana api, suara ibarat deru air terjun yang hebat dan wajah yang bersinar-sinar laksana matahari pada waktu tengah hari. Ini pasti menakutkan. Pengetahuan bahawa Tuhan baik juga tidak banyak membantu. Ini adalah kerana saya tahu saya tidak baik. Jika saya berada di hadapan kebaikan dan kekudusan Tuhan yang sempurna, semua kegelapan saya lebih nyata. Ini menyebabkan saya ingin menyembunyikan diri. Mungkin skim sebabnya Yesus meletakkan tangannya pada Yohanes untuk menguat dan menghiburkannya. Bagaimana keadaan tangan Yesus? Ia mempunyai parut lubang paku, iaitu tanda penyalibannya. Tuhan yang kudus, sempurna dan menakutkan ini adalah Dia yang mengasihi kita dan telah membebaskan kita daripada dosa oleh darah-Nya. Ini adalah Tuhan Yesus yang pernah hidup di antara kita sebagai manusia, melayan dan mengambil berat serta bersabar pada orang berdosa seperti kita setiap hari. Yesus begitu sabar dengan hujah, keluhan dan juga pembohongan kita. Mengapa? Kerana Dia mengasihi kita. Kerana Dia tahu siapakah kita. Yesus masih inginkan kita sehingga Dia akan melakukan apa sahaja untuk membawa kita pulang dengan selamat kepada keluarga Tuhan, bukan lagi sebagai pemberontak tetapi sebagai anak-anak Bapa yang dikasihi dan diampuni. Skim sebabnya kita tidak perlu terus gentar dengan kebaikan dan kesucian Tuhan. Kita boleh berdiri di hadapan-Nya, bahkan dalam kemuliaan-Nya kerana Yesus datang kepada kita terlebih dahulu untuk mengampun, menyelamat dan memulihkan kita. Kalau kita lupakan ini, kita boleh melihat tangan-Nya. Mereka ditandai dengan kasih-Nya kepada kita selama-lamanya. Kita berdoa, "Tuhan, apabila saya takut padamu, ingatkanlah saya akan kasih-Mu."
Amin.